Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, pagi 29 Ramadan. Dapat lagi sama-sama kita teruskan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah menurunkan kita taufik dan hidayahnya, terus istiqamah dalam kita mengerjakan ibadah walaupun di luar Ramadan, insya-Allah. Pada pagi ini surah Al-Kahfi seperti biasa, ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Waman azlam, dan siapakah yang lebih zalim? Ataupun la ahad azlam li nafsih. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya, tafsirannya, la ahada azlamu li nafsih. Tidak ada seseorang yang lebih menzalimi dirinya sendiri daripada mimman zukkira bi ayati rabbih, dari orang yang diberi peringatan. Zukkira zakara yuzakkiru tazkirah. Kalau kita sebut perkataan tazkirah, peringatan, asal daripada ayat, daripada kalimah ni lah, zakara yuzakkiru tazkir. Dan tiada yang lebih zalim, iaitu zalim terhadap dirinya sendiri, daripada orang yang diberi peringatan. Bi ayati rabbih, diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah. Jadi tidak ada peringatan yang lebih besar daripada ayat Allah, daripada Al-Quran. Sebab tu kita kena sentiasa merasai Quran ini sebagai peringatan kita. Bila dengar ayat Quran dibaca dalam khutbah diwajibkan untuk kita membaca sepotong ayat Quran. Pentingnya ayat Quran ini kan, penting, kerana ia adalah sebagai satu bahan utama, perkara utama untuk kita bercakap apa sahaja, terutama dalam bab agama dan akhirat, untuk kita memulai dengan bacaan ayat Quran. Malahan dalam dakwah pun kita mulai dengan Al-Quran.
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ini metod, cara dakwah Nabi. Walladhi, dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan di kalangan orang-orang ummi yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi berdakwah? Allah sebut yatlu alaihim ayati. Metod dakwah ni diulang-ulang dalam Quran. Ada 4 ayat yang lebih kurang sama dengan apa yang Allah sebut dalam ayat ini, iaitu Nabi berdakwah mula dengan baca ayat Quran. Jadi kadang-kadang kita tak perlu ceramah panjang-panjang kan. Kita nak dakwah anak kita, nak bagi lembut hati, seminggu sekali ataupun sebelum makan. Kalau nak suruh ayah nak buat pertemuan lah, nak baca Quran sikit, susah. Ayah nak buat makan, kedai sedap sikit, Korean BBQ kan, contohnya. InsyaAllah ramai turun. Jadi sebelum kita start, ayah tak pandai nak bagi tazkirah, tak pandai nak bagi ceramah, ayah nak bagi dengar ayat Quran je. Ini cara Nabi. Mula start dengan baca Quran, perdengarkan. Termasuk isu yang baru-baru ni kan, isu ada mufti yang tak bagi pasang Quran kuat-kuat. Jadi kita tak boleh nak buat satu keputusan, tak boleh, ataupun boleh. Kalau boleh tu boleh lagi kan. Kalau tak boleh, ini agak zalim lah. Sebab kalau yang majoriti orang Islam, tidak ada speaker yang terlampau dekat dengan rumah-rumah orang Islam. Kadang-kadang benda tu bagus, tapi kena speaker tu dia terlampau dekat, macam surau yang memang betul-betul sebelah, ataupun speaker dia memang kalau berdengus pun dengar, atau berdengus, menghela nafas pun dengar, punya kuat. Itu belum kentut lagi, dengar habis satu. Maknanya kuat, maknanya yang bingit. Itu maknanya ada pertimbangan. Tak boleh kita kata tak boleh, sebab ayat Quran ni memang untuk dakwah. Saya sebut sebelum ni kan, Nabi di marhalah Makkiyah, ketika mana di Mekah, Nabi suruh sahabat baca Quran di Kaabah. Kadang-kadang kita tak perlu nak cakap, baca Quran. Mungkin boleh buat program baca Quran, Surah Tarbiyah turun Padang, Melawat Timur, baca Quran. Seorang baca, seorang terjemah, dah balik. Bagi orang dengar Quran tadi. Sebab ini dia ada aura, dia bukan ayat biasa, dia bukan perkataan manusia. Bila Mughirah bin Syu'bah dengar Nabi baca Quran, dia kata innaha la halawah wa innaha la talawah wa inna a'lahu la musmir wa tahtahu la mughdik wa ma hadha min kalami bashar. Mughirah bin Syu'bah ni kafir tegar, di antara 4 kafir tegar: Abu Jahal, Abu Lahab, Mughirah bin Syu'bah, dan seorang lagi. Memang kata kepala apa? Kepala jingga, tak tahulah. Orang Kedah tu kepala jingga. Kepala dia lah. Tapi bila dia dengar ayat yang Nabi alunkan kepada para sahabat, dia kata sangat indah, sangat menusuk hati. Atasnya mengkagumkan, bawahnya mengesankan. Wa ma hadza min kalami bashar, ini bukan perkataan manusia. Ini yang disebut oleh sastrawan Arab, pakar-pakar bahasa Arab di zaman Nabi. Cuma mereka ego, macam iblis, sombong. Itu isu dia, sombong. Jadi sangat besar kesan ayat Quran tadi. Kita pasang Quran besar, tak payahlah pasang kuat-kuat sehingga mengganggu orang kan. Pasang slow sikit, yang penting dengar, sayup-sayup. Ni ada pula seorang ustaz selebriti sangat terkenal. Kalau sebut tak ada siapa yang tak kenal. Dia dalam TikTok saya dengar beberapa kali je. Dia ceramah sekali je, orang duk ulang kan. TikTok ni banyak ambil, dia crop, dia ambil
Kata jangan pasang Al-Quran kalau kamu tak nak dengar, kamu sibuk bekerja. Ini tak boleh. Sebab bila kita pasang Quran wajib dengar itu. Saya ingat perkataan wajib dengar. Kerana Allah kata wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarlah dan diam supaya kamu dirahmati. Jadi ini tidak tepat. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata wajib dengar bila kita pasang Quran. Mazhab lain tak wajib. Fatwa daripada Darul Ifta Mesir mengatakan tidak ada masalah, perkara yang baik. Jadi itu tidak tepat. Itu menggunakan ayat Quran pada perkara yang tidak sesuai. Sebenarnya ulama kata Syekh Atiyah Saqar, bekas mantan almarhum kan, ketua lajnah fatwa, dia kata yang wajibnya dua je kalau kita dengar Quran ni. Pertama, khutbah, wajib dengar khutbah kan, jangan bercakap. Yang kedua, ketika kita jadi makmum. Ini ramai yang buat salah. Tuan-tuan kena alert. Bila imam start Fatihah, kita kena stop doa iftitah berdasarkan ayat ni. Wa idza quri'al Quran fastami'u. Dan Nabi pernah dengar sahabat-sahabat baca sesuatu di belakang, Nabi kata la'allakum taqra'una khalfi. Mungkin ada yang baca masa aku tengah baca. La taqra'u syai'an. Jangan baca apa-apa illa bi Fatihatil kitab, kecuali surah Fatihah. Jadi bila start imam Fatihah, stop iftitah. Tak boleh baca kecuali Fatihah. Fatihah boleh dibaca dengan Fatihah. Maksudnya imam baca Fatihah, kita boleh baca Fatihah aja. Ramai yang sambung iftitah kan, wajah tu wajah, imam sedang baca Fatihah. Ini yang wajib kita diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Yang lain kita boleh pasang, kita boleh buat kerja, tak ada masalah. Oleh itu ayat Quran adalah sebaik-baik peringatan, sebaik-baik tazkirah. Sila. Boleh, tak ada masalah. Itu yang sebaiknya lah. Lepas imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Kalau imam baca surah pun, kita teruskan baca Fatihah. Sebab itu wajib. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat tanpa Fatihah. Hanya masbuk sahaja yang gugur seluruh ataupun sebahagian Fatihah. Masbuk kan datang lambat, Allahu Akbar, imam pun dah rukuk, maka tak perlu dia terus baca Fatihah. Oleh itu kita kena faham konteks ayat tadi. Bukan semua bila pasang Quran wajib. Siapa tak dengar berdosa. Tak boleh kita membawa manusia kepada perkara yang susah begitu, melarang manusia pasang Quran. Ini satu benda macam pelik kan. Habis tu kalau berdasarkan ustaz selebriti ni, ustaz ni ke nombor 1 lah sekarang kot. Tak mahu sebut siapa. Dari segi famous kan, di TikTok sebagainya. Tapi biasa, dia okey, tak masalah, dia baik, dia ada ilmu alim kan. Tapi yang tu saya tak setuju lah. Kerana ini kita dah menjatuhkan berdosa kepada surau masjid yang pasang tu. Ada di Rawang sekolah kebangsaan, dia pasang 2 minit je sebelum masuk darjah. Ada beberapa orang yang masuk Islam. Dia kadang-kadang tak faham, tapi dia aura tu, aura kan, aura Quran. Sebab tu Allah sebut mimman zukkira bi ayati rabbih. Walaupun tazkirah ni banyak benda, dengan hadis, dengan kata-kata yang menusuk hati, tapi Allah sebut zukkira bi ayati rabbih, diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada bahan tazkirah yang lebih utama, yang lebih baik daripada tazkirah dengan ayati rabbih. Dan tidak ada manusia yang lebih teruk, lebih zalim daripada ayat ini, yang dibacakan ayat Quran tapi tidak tunduk, tidak patuh. Itu yang Allah kata waman azlam. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya. Zukira, diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, fa'arada anha, dia i'rad. Apa i'rad? Berpaling. A'rada yu'ridu i'rad.
Maka dia berpaling anha. Apa anha? An ayati rabbih, berpaling daripada ayat-ayat Tuhannya. Dia tak mau dengar. Dia kata nanti dulu, aku nak buat dulu, aku nak langgar dulu. Tak boleh. Teringat saya kisah siapa? Ali Zainul Abidin, cicit pada Nabi. Beliau bukan sahabat, tabi'in lah. Anak kepada Husain, cucu kepada Sayyidina Ali. Ali cucu kepada Ali, ataupun nama glamournya Ali Zainul Abidin. Nama dia Ali je. Zainul Abidin tu dia punya apa? Dia punya lakab, gelaran dia. Kita je nama panjang-panjang. Dulu mana ada panjang-panjang. Ali, Ahmad, Muhammad, Omar, Osman. Kita nama masya-Allah seperenggan. Tapi panggil kedekut. Ahmad Sulaiman apa? Nur. Panggil Man. Kan? Kita letak panjang tapi panggil kedekut. Orang Arab letak cukup-cukup je tapi panggil penuh. Abdul Rahman. Mana ada orang Arab panggil Man? Tak ada. Abdul Rahman. Ya Sulaiman. Ya Ahmad, kan? Pelik kita ni kan. Kita suka tak panjang tapi kedekut nak panggil. Orang Arab letak cukup-cukup tapi penuh. Sebab nama doa kan. Kita panggil pendek-pendek jadi hilang makna doa tadi. Ahmad jadi Mat. Mat ni mati lah. Mat kan. Mat mati. Kalau Mamat pun mati juga. Dipanggil masdar mimi dalam bahasa Arab. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Makna sama dengan Mamat, sama makna dengan maut. Maut masdar biasa, Mamat masdar mimi, masdar yang ada mim, makna sama. Makna Mamat pun mati juga. Mamat mati. Doa dia mati. Makna kita ni kedekut. Nama panjang-panjang panggil satu perkataan pun tak cukup. Jadi nama dia Ali Zainul Abidin. Famous, tuan-tuan boleh Google je. Dia nama-nama figure-figure ni semua boleh Google. Maka kalau tak ada tu sama ustaz tersilap atau ustaz Chong. Ustaz pakai lebih kurang. Dia ada nama figure dia ada. Ali Zainul Abidin ni dia ada jariah, ada pembantu, hamba sahaya. Satu hari hamba sahaya dia tersiram air panas pada anaknya yang berumur 10 tahun, anak perempuan. Mati serta merta. Siapa tak sayang anak kan? Semua orang sayang anak. Nabi sayang anak, menangis. Nabi kehilangan Ruqayyah, kehilangan Ibrahim. Jadi bila mana mati, dia pun rasa nak marah. Macam manusia biasa nak marah, nak hambur, nak sembur, mungkin nak pukul sebagainya. Allahu alam. Maka jariah tadi baca Quran. Ini memang orang-orang yang bila dengar Quran terus stop, terus ikut, terus buat. Ini kira against ayat ni lah. Ayat ni orang yang paling zalim, orang yang dengar Quran tapi tolak. Dengar peringatan Quran tak mau dengar, lari macam tengok singa. Allah sebut fama lahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Lari dengar ayat Quran, lari dengar ceramah, lari dengar tazkirah macam lari daripada qaswarah. Qaswarah ni singa. Punya takut macam lah ayat Quran tu memakan dia. Jadi dia pun nak marah. Perempuan tadi, pekerja dia ni baca Quran. Apa ayat dia? Wal 'afina 'anil nas wal kazimin al-ghaiz. Ayat 134 tak salah saya, surah Al-Imran. Dia ambil tengah-tengah. Dan orang-orang yang menahan marah. Dia terus baca supaya bos dia sabar. Apa bos dia kata? Kazamtu ghaizi, aku tahan marah. Terus ikut. Kalau kita ayat Quran nanti kau baca, aku pukul dulu. Ayat nanti. Dia terus kata serta merta, spontan, aku tahan marah. Mengikut ayat tadi. Kemudian hamba dia tadi baca lagi. Wal 'afina 'anil nas, dia baca sambungannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Terus spontan dia kata, afautu anki, aku maafkan kesalahan engkau. Daripada dia nak marah, dia nak pukul, terus. Ini orang yang betul-betul dia ikut dirinya zahir batin dengan Quran. Bila dibacakan, bila diingatkan dengan ayat Quran. Kemudian hamba dia baca lagi sambungan dia, penghabis ayat ni, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa kata
Ali kata wa anti hurrah liwajhillah, engkau bebas kerana Allah. Daripada nak marah, nak pukul tadi, terus bebas. Ini orang yang betul-betul dengar Quran, terus amal, terus buat. Dia memang, dia punya reaksi hati dan jiwanya sangat cepat, sangat pantas. Mana kita nak nilai iman kita, kita kena lihat sepantas mana emosi dan diri kita bila dengar peringatan Quran. Bila dengar terasa, itu hidup lagi lah hati kita kan. Kalau dengar tak rasa apa-apa kan, rasa biasa, rasa mengantuk, itu bahaya. Sebab Quran ni lebih booster daripada booster kan. Dia punya power dia kan. Tapi bagi orang yang hati dia terkunci, susah. Sebab tu Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur, menghayati isi kandung Al-Quran? Adakah kerana ada aqfal, bukan satu kunci, ada banyak kunci. Aqfal, kunci-kunci. Aqfal ni mangga lah. Quflun satu, aqfal jamak. Maksudnya ada banyak kunci yang mengunci hatinya untuk dia beremosi dengan Quran. Maksudnya dia rasa ayat syurga seronok, ayat neraka takut. Jadi kita sepatutnya terus iqbal. Iqbal ni lawan kepada i'rad. A'rada berpaling. Orang beriman kena iqbal, kena dia sambut, kena terima. Bila dengar Quran, Allah terus masuk dalam hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Ayat 2 surah Al-Anfal. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Quran, bertambah iman. Dia rasa sesuatu. Kemudian Allah SWT wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan pertama dia berpaling, fa'arada anha. Yang kedua dia lupa ma qaddamat yadah. Maksudnya ay taraka kufrahu wa ma'asihi falam yatub minha. Fanisyan huna bimakna tarki. Ada dua tafsiran maksud lupa tadi. Kalau dari segi bahasa Arab, nasiyan ni lupalah, lupa apa yang dia lakukan oleh kedua tangannya. Yang pertama maksud lupa ni adalah tinggal, meninggalkan. Yang kedua makna lupa ni adalah lupa betul lah, melupakan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kalau mengikut maksud yang pertama, tinggal, wanasiyah maksudnya meninggalkan, membiarkan apa yang dia buat. Maksudnya dia buat salah, kekufuran, kemaksiatan, tapi dia biar. Itu maksud tinggal, biar. Maksud tinggal makna biar. Maknanya dia tidak bertaubat, tidak bangun daripada kesalahan dan juga kesilapan dia. Ini makna pertama. Nasya bermaksud taroka, membiarkan kesalahan, kekufuran tanpa taubat. Kata Imam Qurtubi, ay taroka kufrahu wa ma'asiyahu falam yatub minha. Dia buat maksiat, dia buat kufur. Ustaz, ni orang kafir ke orang Islam? Boleh berlaku. Orang Islam pun ada yang kufur. Nabi kata asbaha mu'minan fa amsa kafiran. Pagi beriman, petang kufur. Saya semalam tengok kat TikTok ke Instagram kan, ada seorang pelakon terkenal, tak tahulah, boleh lah kan? Ada yang kenal kot. Tapi dia ni dah mental sejak lama dah. Tak tahulah dia, tapi tak ada yang sahkan dia gila kan. Dia kata jom berzina di masjid. Jom berzina di masjid. Jom berzina di masjid. Saya ulang 3 kali ya. Bila daripada bulan ni kira macam page ke apa? Bulan ni page kan? Page kan, famous dekat bulan ni. Dia buat interview, kenapa kau nak suruh orang pergi berzina? Dia kata kalau aku suruh orang pergi sembahyang, orang tak nak pergi. Aku suruh orang berzina. Jadi ini tak betul. Adakah kenyataan dia suruh berzina kat masjid tu menyebabkan orang datang sembahyang kat masjid? Tak juga.
perkataan dan ucapan tersebut hanya mengundang orang tengok dia, bukan tengok masjid. Mana orang akan ikbal, orang akan bertumpu pada dia, kecam dia. Bukan orang bila dengar perkataan dia, jom pergi masjid ramai, tak ada. Jadi tak ada faedah pun. Ini penghinaan masjid. Kata ulama, saya lupa nama ya, di antara bentuk-bentuk kekufuran ialah kita istakhafa, orang yang menghina, mengolok-olok. Ini syiar mercu. Solat Jumaat syiar, korban syiar, masjid syiar. Kita tak boleh nak menghina syiar Islam. Jadi kerajaan kena take action lah. Ini dah lama dah, pelakon ni dah lama, dia sejak lama dah, bukan waktu bukan kerajaan ni, memang dah lama dah macam ni pelakon ni. Kalau sebut sebahagian kenal kot. Sebelum ni dia buat kenyataan yang pelik-pelik kan. Macam gila, tapi bila ada job okey je. Berlakon okey je kan. Saja orang nak, mungkin dia nak tarik orang pada dia. Jadi ini perkara yang kita tak boleh biar. Dia kata nak menarik perhatian orang supaya orang datang masjid. Tak ada apa, sama je. Bukan orang tertarik dengan masjid bila dengar perkataan dia, tertarik dengan dia je lah. Maksudnya nak kejam dia. Ini manusia tidak takut untuk kufur. Mana kufur ni banyak. Mana banyak mungkin kena buat subjek kufur. Subjek perkara yang menyebabkan kufur. Dari banyak buku kan, antaranya Imam Ibn Hajar, dia panggil apa? Al-I'lam bi Qawati' al-Islam. Tajuk bukunya Al-I'lam, pemberitahuan tentang perkara-perkara yang memutuskan Islam. Kadang-kadang benda-benda kecil-kecil kan, remeh-remeh mempermain-mainkan ayat Quran. Pernah satu ketika tengah makan-makan kan, mana iyyaka na'budu, mana iyyaka na'budu, aku sukalah. Dia nak cari budu kan, tapi dia menggunakan ayat Quran, iyyaka na'budu. Tak boleh. Ayat Quran bukan bahan mainan. Itu adalah sikap munafik yang mana Allah sebut, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan apabila kamu tanya kepada mereka kenapa mereka mempermain-mainkan ayat Quran, lalu kata orang munafik, kami seronok-seronok, kami main-main je, nakhudu wa nal'ab sajalah, kami bukan serius pun, lawak-lawak je, nal'ab, main-main kan. Tapi apa Tuhan tegaskan? Tuhan kata qul, katakan wahai Muhammad kepada orang yang main-main dengan ayat Quran ni, abillahi, Allah, wa ayati, ayat Quran, wa rasuli, dan rasulnya kamu mempermain-mainkan. Tiga benda ni tak boleh sentuh. Apa jadi kalau sentuh? Kalau kita main-main, la ta'taziru, tidak ada kemaafan bagimu. Qad kafartum, sesungguhnya kamu telah kufur setelah beriman. Maknanya yang berlaku kepada orang Islam, orang beriman, tapi dia mempermain-mainkan, maka kufur tentang Rasul, tentang ayat Quran. Sekarang banyak berani. Mungkin kita tidak ada undang-undang yang tegas sejak sekian lama kan. Sejak mereka tak ada undang-undang yang tegas, dan banyak figure-figure yang terkenal dengan menghina Islam, mempermain-mainkan Islam. Banyak AJ, SK, banyak dia mengkritik, menyebut. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Sebab bila dulu saya layan, maksud suka baca, tengok komen-komen tu ramai tau. Ramai yang setuju dengan apa yang dua figure ni sebut. Maknanya ramai orang yang sama jenis macam dia, cuma tak berani je macam dia orang ni. Sebab dia orang ni pakar kan, bagian undang-undang dan sebagainya. Jadi dia berani. Tapi kebanyakan saya tengok yang komen-komen yang setuju tu perempuan pakai tudung. Betul lah. Malah dia tambah-tambah lagi. Maknanya yang dua tu perempuan juga. Jadi ini bahaya. Ini mungkin di atas kesedaran yang tak sedar tapi tak sedar daripada wanita yang mereka rasa bahawa mereka diskriminasikan oleh Islam. Isu poligami, isu nafkah, isu cerai.
isu warisan. Mereka rasa, walaupun sebenarnya tidak. Islam adalah agama yang meninggikan wanita. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan mereka lupa apa yang mereka telah qaddama. Qaddama ni maksudnya yang mereka telah buat. Mereka lupa bahawa apa yang mereka buat itu tidak betul, salah. Jadi mana dalam Quran disebut qaddama ni, qaddama asalnya makna provide, mempersembahkan. Kenapa Allah sebut kita beramal ni disebut sebagai takdim, mempersembahkan? Contohnya, allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsim ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, ini satu-satunya ayat Quran arahan Allah diapit, dikurung oleh dua takwa. Sebelumnya takwa, ittaqullah, lepasnya wattaqullah. Ayat Quran ini banyak yang Allah mulakan dengan takwa ataupun Allah sudahi dengan takwa. Yang paling banyak ayat yang mula takwa, ya allazina amanu taqullah. Apa contohnya? Lupa. Allazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Apa lagi? Ya allazina amanu taqullah. Tak ingat dah. Banyak yang mula dengan takwa. Ataupun yang akhir dengan takwa. Ya allazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Biasanya ayat tu mula dengan takwa ataupun akhir dengan takwa. Tapi ayat ni rare. Satu-satunya ayat Quran yang mula dan akhir takwa. Mana dikurung oleh takwa. Mana hebat, besar. Mana benda yang penting untuk kita menjana takwa. Apa dia? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah manusia melihat apa yang dia nak qaddama. Kenapa Allah tak sebut amila, beramal? Allah sebut qaddama. Qaddam ni ialah provide, kita persembahkan, kita bentang. Kerana semua kita akan bentang depan Tuhan. Apa yang kita buat sekarang, kita mengaji sekarang, kita belajar sekarang, kita bekerja sekarang, kita tidur sekarang, kita buat maksiat, kita akan bentangkan. Sebab Allah sebut kataan qaddama. Ini sebut qaddam. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia lupa apa yang dia nak qaddama, dia akan persembahkan, provide depan Allah Ta'ala, bentangkan depan Allah. Jadi kita ni semua akan bentangkan. Apa yang kita bentang, apa yang kita buat. Jadi buatlah sesuatu yang kita seronok tengok bila kita bentangkan perbuatan tersebut di hadapan Allah. Buatlah sesuatu, cakaplah sesuatu yang kita seronok ucapan tadi terbentang di hadapan Allah Ta'ala. Dan hati kita berfikirlah sesuatu yang seronok bila Allah dedahkan apa yang terbuku dalam hati kita pada hari kiamat kelak. Semuanya Allah kira. Perkataan, perbuatan yang dalam hati, semuanya Allah kira. Kecuali kalau lintasan tu Allah maafkan. Kadang-kadang melintas kan? Perbuatan yang tak elok kan? Perbuatan yang maksiat, itu tak dikira. Tapi kalau kita dah azam, memang nak betul buat benda yang tak elok, walaupun tak buat, dikira berdosa. Bukan seperti mana yang kita faham, tak buat tak apa, itu salah. Saya dah sebut sebelum ni, bila Nabi SAW kata pembunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Iza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang bergaduh, berbalah, dua samsing bergaduh, yang mati, yang bunuh dalam neraka. Sahabat pelik. Ini pembunuh kami faham, haza qatil. Tapi yang terbunuh, yang dibunuh mangsa pun masuk neraka. Apa Nabi kata? Arada ayyaqtula sahibah. Yang dibunuh dia ada niat jahat juga. Jadi kita kena faham, yang niat tak elok, tak buat dapat pahala tu adalah hadis sahih. Tapi itu maksudnya orang yang membatalkan niat buruk kerana Allah. Siapa yang tak batalkan niat buruk dia, maka dia dapat dosa dia. Yang dapat pahala kalau niat buruk, bila kita tak nak buatlah, dosa ni tak baik, itu dapat pahala. Tapi kalau tak terbatal ataupun kita tak buat kerana takut tiba-tiba ada orang datang, ada orang nampak, yang tu dosanya ada, kita kena bertaubat. Oleh itu kita kena buat sesuatu yang seronok kita nak persembahkan, nak present depan Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Sebab tu dia guna perkataan qaddama. Apa qaddama? Takdim. Kita present, kita
persembahkan, kita bentangkan di hadapan Allah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kami jadikan pada hati-hati mereka ini penutup, akinnah, penutup yang berlapis-lapis, mana banyak daripada mereka untuk memahaminya. Mana Allah tutup hati mereka dengan lapisan-lapisan penutup supaya mereka tidak faham, ayafqahuhu. Jadi sebab tu kita kena sentiasa minta supaya Allah berikan kita kefahaman dalam agama yang betul. Kerana ramai dewasa ini, ketika ini manusia dia nak agama tapi tak faham agama dengan cara yang betul. Sebab tu Nabi sebut apa? May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan yang banyak pada dia, Allah memberikan dia kefahaman agama yang betul, yang dalam kepada dirinya. Kadang-kadang orang yang alim, orang yang berilmu, tapi dia tak ada kefahaman yang betul, kerana dia tafsirkan ayat-ayat dan hadis kepada apa yang dia nak, bukan kepada apa yang Islam suruh. Wa fi adhanihim waqra, dan juga kami jadikan di telinga mereka waqra, mana sesuatu yang menghalang untuk mereka dengar. Jadi hati mereka tertutup, telinga mereka pun tertutup. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan sekiranya kalau engkau seru mereka kepada petunjuk, seru mereka, seru siapa? Seru tadilah orang-orang yang dia berpaling daripada peringatan ayat-ayat Quran, tak mau dengar ayat-ayat Quran. Sebab apa? Sebab hati mereka ditutup dan telinga mereka disumbat. Bukan secara fizikal lah, secara maknawi. Mana Allah sekat telinga mereka, sekat hati mereka. Sebab tu kita selalu doa supaya Allah buka pintu hati kita, supaya telinga kita sentiasa mendengar. Kita tak nak jadi macam orang yang Allah sebut lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Ada hati tapi tak nak faham, hati tapi tak nak faham. Ada mata tapi tak nak melihat dengan mata hati, melihat dengan nafsu je. Ada telinga tapi tak nak mendengar. Apa jadi? Allah sebut ulaika kal an'am. Mereka ini ada hati tak nak faham, ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak melihat dengan mata hati, tapi melihat dengan nafsu. Mereka ini seperti binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab binatang memang dia binatang. Kita manusia diberi akal, diberi hati untuk berfikir, tapi tak nak guna hati tadi nak berfikir. Asyik kerja nak bergaduh, berbalah je kan, bergaduh. Semalam saya pergi satu tempat ceramah lah, 10 tahun lepas. Lama dah cerita ni kan, 10 tahun lepas. Pemuda ni dia masuk masjid tengah saya tazkirah maghrib, tak sampai pukul 9 pun, dekat pukul 9 nak berhenti dah. Dia terus masuk masjid, dia terus apa tu Ustaz? Saya pun terkejut. Dah lah dia tak dengar kuliah, tiba-tiba terus, bukan pengerusi, bukan, tak tahu dia JK tak pasal, tak pasti. Dia tiba je suruh budak-budak muda kan. Jadi saya tak kecam ni, saya bagi secara umum lah, kita ni kena adab. Mana kalau nak bagi berhenti pun bagi surat, bagi surat. Kita jemput dengan elok, kita tegur pun dengan cara elok. Bukan kita berdiri, Ustaz, berhenti Ustaz, berhenti Ustaz. Bukan anak kita berhenti, TV tutup. Itu anak kita tak apalah. Walaupun sekecil mana Ustaz tadi, dan saya kecil halu ya. Masa tu saya umur baru balik Malaysia. Taklah muda sangat, 30. Saya balik umur pun 30-an. 10 tahun lepas. Tapi semalam saya berita tazkirah,
Sebab sebelum ni saya jumpa dia, saya okey je, salam semua. Rupanya dia masih lagi masuk duduk je terus dia keluar. Tak tahulah dia sakit perut ke apa, tak tahu. Tapi ikut sangkaan kita begitulah. Kita ni kena ialah apa benda kecil pun, bukan saya maki dia ke apa benda ke. Saya bagi umumnya kita ni sebagai orang yang mendengar kuliah ni, kita kena mana kalau dia dengar daripada awal boleh tahu ustaz habis okey juga. Ini tak dengar masuk je terus. Dia sampai je dengar tidak kan. Tazkirah balik tapi bila masuk terus ustaz berhenti. Bukan orang yang panggil saya. Jadi saya tegur secara umum maksudnya kita ni jadi diterasa. Yang kan dah habis. Rupanya sampai sekarang 10 tahun lah. Pakai serban tau. Bukan orang biasa pakai serban. Duduk je terus nampak ustaz keluar terus nak sangka baik susah macam tu kan. Jadi kita kena lihat Nabi sebut 3 golongan yang Allah tak terima sembahyang ni. Salasah la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibra. 3 golongan yang tak naik solat dia walaupun sejengkal. Yang pertama siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lelaki yang jadi imam tapi jemaah tak suka. Sebab tu saya sendiri pun kalau imam orang tak suruh sungguh-sungguh saya tak jadi imam. Yang Rahimi pun berkali ustaz lagi. Pertama saya tak ada. Kedua ketiga barulah nak sungguh tak suruh. Sebab kadang-kadang orang ajak ayam kan. Suruh ayam. Lain macam. 2-3 kali baru saya jadi imam. Kalau orang sungguh baru, kalau setakat sekali je saya tak. Sebab rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Jadi imam tapi jemaah tak suka. Tak suka tu bukan kerana tak handsome. Jenuh orang tak handsome kan. Kan saya tak handsome. Sarah ini handsome lah. Tapi kerana bacaan dia, kerana apa? Akhlak dia. Mana kerana agama lah, bukan kerana naik kereta buruk ke kan. Naik kereta tercabut plat ke. Ataupun sengit apa? Rumah dia sengit ke. Tidak, tapi kerana agama, akhlak yang orang tak suka. Mana majoriti lah. Kalau nak bagi orang semua suka jenuh. Tak ada siapa jadi imam. Yang kedua untuk perempuan, wa mar'atun batat wa zawjuha sakhit. Wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah kerana tidak melayan kehendak suaminya. Maksudnya suami-suami kalau tak dapat redha je lah. Tak apalah, malam esok kan ada kan. Kena redha, jangan geram aku, marah aku tak dapat, biarlah dia kan. Kena murka dengan Allah, kesian kat isteri, mungkin dia benar kan. Tapi isteri pun kena cubalah. Sebab banyaklah dia punya impak bila isteri tak nak ni. Yang pertama sembahyang tak diterima. Lepas tu dilaknat hatta asbah. Sampai subuh dilaknat. Laknat ni benda besar. Laknat ni bila kita laknat orang, dia akan naik ke langit, ditutup. Turun ke bumi laknat tadi, ditutup. Maka dia duduk tengah-tengah. Akhirnya dia pergi kepada orang yang dituduh laknat tadi. Kalau layak, okey. Kalau tak layak, dia kembali kepada orang yang melaknat. Laknat ni sangat besar. Tapi yang ni bukan orang laknat, malaikat laknat perempuan tadi sampai subuh. Takut dapat apa-apa musibah kan. Yang ketiga, kalau perempuan tu dia tak nak, maka gugur nafkah lah. Itu dari segi fiqh lah. Gugur nafkah. Maknanya kita sebagai suami kena toleransilah, kena ada kesian lah. Takkan kita nak marah. Maksudnya tak dapat tak apa, esok pujuk lagi. Esok ada lagi. Esok kan ada. Bukan malam tu, bukan malam terakhir, bukan nak lain lah malam terakhir. Esok nak pergi outstation 3 bulan. Yang tu isteri lah yang kejam kan. Yang ketiga, ni apa yang nak sebut, wa akhawani mutasarimani. 2 orang lelaki Islam atau perempuan yang berbalah, tak ada kesudahan. Jadi kita jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu raya. Ada apa-apa kita tegur dulu. Dia tak nak, suka hati dia, kita tegur dulu. WhatsApp je ataupun kita PM je. Kita mesti ada manusia-manusia tak suka kita, tak apalah. Kita bukan perfect kan. Kita WhatsApp, kita tegur je. Ingatkan yang kes tadi tu, ingatkan dah selesai. Sebab saya pernah tegur dia sebelum ni, raya semua senyum, dia pun salam. Tengok muka pun lain tengok muka saya. Jadi mudah-mudahan kita ni kita
di akhir Ramadan ni kita hulurkanlah salam. Walaupun kita rasa, ustaz saya nak minta maaf apa, saya tak salah, minta maaf lah, mudah kan. Sebab kalau kita kata aku tak salah ni tapi aku nak minta maaf, itu macam nak cari gaduh lagi kan. Walaupun kita tak salah betul, kita maaf lah, apa-apa yang aku dah buat dulu lebih kurang halal lah, maaf. Biar dia tak balas, sebab kita tak nak Allah tolak ibadah kita. Kita tak nak. Jadi ini jangan tunggu raya Ramadan pergi haji umrah, tak payah tunggu. Ada sesuatu pada mana-mana manusia, kita settle cepat-cepat. Sebab bukan sikit-sikit ya. Allah tak naikkan ibadah kita. Sebab solat ni sepatutnya dia naik ke langit, lepas tu dia turun cahaya kan, dia naik. Tapi kalau yang 3 golongan ni sikit pun tak naik. Orang munafik sembahyang pun naik juga, cuma bila Allah nampak ada riak, ada ujub, dia baling dekat muka. Maknanya kira naik jugalah, cuma macam kena reject. Naik tapi reject. Itu orang munafik. Yang ni 3 golongan ni sikit pun tak naik. Maksudnya kalau kata peperiksaan langsung tak boleh masuk dalam pejabat guru. Cikgu tak nak tengok kertas tadi. Punya teruk tu. Tadi yang kedua, cikgu terima cuma banyak sangat salah, cikgu pangkah. Habislah kan. Tapi yang ni cikgu periksa pun tak nak. Punya masih teruk sangat tu. Oleh itu kita kena elakkan daripada jadi 3 golongan ni. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Bila telinga dah tutup, bila hati dah dikunci, maka apa saja seruan, apa saja dakwah, falayahtadu idzan abada. Kita cukup takut benda ni. Mereka takkan abada, ever forever, selama-lamanya takkan dapat hidayah. Nauzubillah. Jadi kita takut jadi macam orang-orang yang begini. Siapa dia? Orang yang bila diberi peringatan ayat Quran, dia berpaling, dan dia lupa untuk bangun daripada maksiat, kesalahan yang dia telah buat. Kita kena bangun. Sebab tu kita, kalau boleh kita buat taubat setiap hari. Macam saya sebut semalam lah, Nabi bertaubat 100 kali sehari. Nabi yang maksum, yang tak ada dosa. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Kita tak nak jadi orang ni. Ada 2 kan, ada dua ciri. Pertama, berpaling daripada peringatan ayat Quran. Yang kedua apa dia? Iaitu tidak bangkit daripada kesalahan dia. Dia tak nak bertaubat, tak nak perbaiki kesilapan. Kita kena sentiasa improvise, sentiasa memperbaiki. Tak ada siapa kita yang sempurna. Sampai kita mati, kita kena sentiasa perbaiki diri kita, hati kita, akhlak kita, ibadah kita. Kadang-kadang kita perbaiki ibadah aja. Okey, tambah bacaan Quran setiap hari. Itu bagus. Tapi yang lebih penting akhlak. Mana kita kadang akhlak masih lagi di takuk yang lama. Kita cuba perbaiki sikit-sikit. Tanya bini lah. Bini tahu kita, abang ni apa yang orang tak suka. Coba habaq sikit. Jadi bini pun cerita. Janganlah marah bini cerita. Janganlah sentak pula. Betul ke? Ini suduh ayam macam ni kot. Janganlah. Itu Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata, kalau nak tahu kesalahan kita, nak perbaiki diri kita, cari orang yang terdekat. Tak ada siapa, isteri kita lah. Ke isteri-isteri seorang je. Isteri kita. Maksudnya apa yang ataupun jumpa ayah kita, jumpa mak kita, mak apa dia ni, mak nampak saya ni. Jumpa kawan pejabat yang rapat kita, apa yang kau nampak? Jangan kita syok sendiri. Walaupun kita ustaz, tanya apa yang kurang. Kadang-kadang kita ni hanya perbaiki ibadah. Banyakkan zikir, banyakkan selawat, tapi baguslah tu, yang tu bagus. Tapi yang akhlak tu kita tak improvise, kita tak tambah baik. Sedangkan Nabi sebut apa? Yang dapat rumah yang paling tinggi bukan orang yang kuat ibadah. Al-baitu fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Rumah berada di atas sekali, puncak. Di dunia mana orang suka duduk yang tinggi-tinggi kan? Bagi orang yang baik akhlak, liman hasuna khuluquh. Jadi kita kena sentiasa perbaiki. Kita tak tahu apa yang tak baik kan, kecuali kita kena tanya apa dia, kawan-kawan, apa yang tak baik, apa yang tak beres. Kita cubalah, terutama dalam Ramadan ni, agar kita dapat cari paling kurang 1 akhlak yang boleh kita perbaiki.
agar ia jadi lebih baik. Mulut ke banyak mengutuk orang ke, banyak maki orang ke, kan, ataupun berkira sangat di jalan raya, kan, itu pun akhlak yang tak baik, asyik berkira, kan. Kita bagi satu orang jalan, kan, besar pahala dia. Kalau dia nak pergi sembahyang, kita dapat sejibit pahala yang kita. Ustaz, kalau dia buat jahat, kita tak tahu tak apa, kan. Lain dia buat jahat, aku nak pergi nak bunuh orang ni, bagi laluan, silakan. Tak boleh lah. Tapi kita semua tak tahu apa yang dia nak buat. Kebaikan dapat, kejahatan kita tak dapat. Itu untungnya. Seperti mana isteri-isteri yang Nabi sebut, walaupun dia tak pergi sembahyang di masjid, walaupun dia tak dapat nak pergi haji umrah, tapi dia mempersiapkan suami dia, maka dia dapat pahala yang sama. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa lah kalau hari ni yang last, esok raya, kan. Ini kat Malaysia betul lah. Macam cepat saya. Jadi saya mohon maaf lah di atas kekurangan kesilapan sepanjang kuliah subuh ni. Tapi kalau esok tak raya ada lagi tu. Ada insya-Allah esok. Jadi kita tak tahulah, malam kita tunggulah. Jadi kalau last hari ni, jadi kita dah sampai ayat 57 kan. Walaupun tak habis tapi kita dah dapat banyaklah. Kata input ilmu dan juga saya banyak guna tafsir Al-Qurtubi ni, banyaklah yang saya sampaikan daripada tafsir Al-Qurtubi dan juga daripada apa yang saya ada yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang lemah ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah, dan kita cubalah menghayati, mendalami, kerana bukan saja tuan-tuan puan-puan dapat manfaat bila buat macam ni, saya pun banyak tengok kitab dan sebagainya, dan banyaklah kita dapat sesuatu yang sangat berharga daripada tafsiran-tafsiran dan juga pandangan-pandangan para ulama tentang ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan program seperti ini berterusan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzikri innaka sami'ud du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Na'udzubika min ahwalin nar. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam, aknafna fil ladzi la yuram, warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila balik? Tak balik dulu sini. Payah. Balik mana? Melaka ya. Ayah mana? Kado apa tu?